Kita kena hati-hati dengan dia orang ni. Sebab mereka ni sebenarnya yang mula mencuri ahli parlimen kita. Jangan kita lupa. Selepas saja selesai pilihan raya umum yang ke-15, 10 orang ahli parlimen UMNO telah dicuri oleh mereka. Mereka telah mendapatkan SD daripada 10 orang kita. Tetapi disebabkan ada akta anti lompat parti. Ini menyebabkan mereka ni tidak boleh melompat. Dan SD yang mereka dah keluarkan tu, sebenarnya SD tu pun dah cukup. Sebab dia dah langgar agreement ataupun aku janji yang ditandatangani sebelum dia menjadi calon. Itu pun dah cukup untuk mengusungkan kursi-kursi tersebut dan diadakan pilihan raya. Jadi mereka dah tak boleh teruskan melalui kaedah tersebut. Jadi apa yang dia buat, kita tengok mereka umpan Syed Saddiq untuk menafikan 2/3. Ini kerja Atuk lah belakang ni. Syed Saddiq ni belakang dia Atuk. Dan Atuk ni dia punya puppet dia nombor 1 Muhyiddin lah. So sama je dia orang ni. Perikatan Nasional ke, GTA ke, Atuk ke, semua satu pasukan. Jadi akibat daripada tindakan Syed Saddiq yang menyebabkan kita kehilangan 2/3, mungkinlah disebabkan benda ni berlaku, maka ada bukaan ataupun ada window untuk mereka-mereka yang bagi saya mereka-mereka yang bermasalah. Kita pun tahu juga kalau kita guna otak yang waras, takkan orang macam Kandar yang kaya raya, proksi kepada Peja ni memerlukan bantuan untuk jaga kawasan parlimen dia. Sama juga dengan Abu Hussein yang hari ni minta supaya PM bagi 30 juta dulu. Kita pun tahu berapa kaya dia. Dan dia orang ni, duit yang dia orang sebat masa yang Muhyiddin dan geng-geng yang sewaktu dengannya sebat masa PKP, masa darurat dan sebagainya ni, 7 keturunan tak habis makan. Dia orang tak ada masalah kewangan ni. Jadi itu sebab yang saya bimbang. Pertama yang saya bimbang ialah kerja tarik orang menyokong parti ni kerja perbuatan Muhyiddin. Dia dah jadi macam trademark Muhyiddin tau. Muhyiddin dah pergi hak cipta terpelihara. Hanya aku je boleh mengamalkan scheme of thing. Yang kita nak rampas daripada dia buat apa? Ini pertama Jadi kekalkan Muhyiddin sebagai bapa scheme of thing. Orang yang melakukan sogokan, tawaran, ancaman untuk menarik wakil rakyat daripada sebuah parti pergi ke sebelah ni. So walaupun mungkin saya beranggapan kemungkinan besar kerajaan hari ini rasa marah dengan tindakan Syed Saddiq dengan agenda Mahathir di belakangnya yang telah menghapuskan 2/3 yang kita ada, mungkin disebabkan itu mereka bersetuju bila puak-puak ni menawarkan diri nak menyokong. Orang nak sokong, apa salahnya? Setuju je lah. Lagipun kau yang buat dulu. Betul tak? Yang pertama, okey lagi Kandar punya kerja. Nombor 2, Labuan, okey lagi. So kita dah ada lebih 2/3. Sekolah. Nak buat apa kita ambil je ni? Nak buat apa yang lain-lain ni? Sebab ni ada implikasi yang saya bimbang. Takut kerajaan dilihat menghalalkan lompat parti ni. Memang dia orang tak langsung lompat parti, tetapi melompatkan sokongan dia. Macam apa yang Syed Saddiq buat tu, memanglah yang memulakannya Mahathir dan Muhyiddin. Menarik Syed Saddiq ni untuk tidak lagi menyokong PM, memindahkan sokongan. Apa yang Kandar buat, Suhaili buat, ini pun memindahkan sokongan kepada PMX. Saya bimbang, takut inilah yang akan digunakan oleh puak-puak ni untuk memindahkan balik sokongan yang 10 orang UMNO ni pergi pula ke sebelah sana. Sebenarnya kena faham, Arau ni lah antara orang yang mempengaruhi Datuk Seri Ismail Sabri dalam setiap keputusan yang dibuat. Masuklah melengah-lengahkan pilihan raya sehingga kita orang kalah teruk. Dan Arau ni jugalah antara orang yang berada di dalam kabinet Datuk Seri Ismail Sabri yang telah memutuskan untuk menandatangani CSA dengan pembangkang. Jadi kenapa ketika itu dia tak kata perbuatan Ismail Sabri itu sebagai menyogok pembangkang? Kenapa sekarang bila benda baik yang Ismail Sabri buat, PMX pun setuju dan arahkan TPM kedua iaitu Datuk Seri Fazilah untuk berbincang dengan Ketua Pembangkang supaya ada satu perjanjian boleh dibuat, kita bagi peruntukan tetapi Pembangkang support kerajaan punya usul-usul dan sebagainya. Seperti mana yang dia orang buat, kerajaan yang Syahidan ada dalam tu buat. So kenapa double standard? Kenapa bila kamu berada dalam kerajaan kamu boleh buat, tapi bila PM offer benda yang sama? Kalau ikut saya tak bagi PM begini. Kalau tanya dengan saya, no way, not even a single cent I will give to them. Sebab apa? Sebab antara kesilapan yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri ialah dia tanda tangan CSA ni. Bila CSA ni, pembangkang dapat duit, pembangkang akan gunakan duit itu untuk meluaskan pengaruh dia. So yang rugi siapa? Yang rugi kita. Sebab bila duit itu tidak disalurkan melalui agensi yang kita boleh kawal, dia melalui pembangkang disalurkan, maka mileage tu akan dapat pada pembangkang. Mereka akan terus kuat. Kita jadi kerajaan tapi duit bagi kat pembangkang untuk kuatkan mereka. Yang akhirnya mati kita. Kalau tanya dengan saya, memang saya tak setuju. Tetapi sudah pastilah PM dia ada percaturan dia, perkiraan dia. Kita kat bawah ni, maklumat yang kita dapat sikit. Bila PM buat keputusan ni, dia buat keputusan dengan maklumat banyak satu hal dan daripada pelbagai agensi. So kadang-kadang kita rasa kita betul, tapi kena ingat bila PM buat keputusan ni, dia dapat nasihat daripada banyak pihak. Dia dah ambil kira pro, kontra, implikasi. Kita buat ni apa kesan dia, kita buat ni apa kesan dia. Dia dah ambil kira.
Sebenarnya Perikatan Nasional dah kehabisan modal. Jadi bila dia dah kehabisan modal, maka modal yang paling dia nampak yang paling sedap digoreng buat masa ni ialah modal 3R. Dia main isu agama, dia main isu bangsa dan dia main isu raja. Ini yang mereka tunggang 3 perkara ni. Dan di sebelah kita ni, disebabkan pengalaman lalu, pengalaman kerajaan 22 bulan contohnya, yang menyebabkan orang Melayu ada sikit bimbang dengan mana-mana kerajaan yang dalamnya ada DAP, ialah kerana keadaan bila mana DAP bersama dengan Bersatu. Keadaan bila mana DAP bersama dengan PAS. Tetapi keadaan-keadaan yang dulu, yang mereka takut sangat ni, tidak berlaku ketika zaman DAP bersama dengan UMNO sekarang ni. Sebabnya kita pun bersyukurlah kerana bukan hanya UMNO belajar melalui kesilapan yang lepas, DAP juga belajar melalui kesilapan yang lepas. Mereka sedar, mereka berjaya menjadi kerajaan 22 bulan, tetapi disebabkan mungkin keterlanjuran kata, keterlanjuran perbuatan, akhirnya hilang. Kerajaan tu hilang, jawatan hilang, malah Susah Agung DAP menjadi kluster mahkamah. Sudah pastilah mereka pun lebih berjaga-jaga. Jangan sampai menguris hati orang Islam, jangan sampai menguris hati orang Melayu. Itu sebabnya bila kita bersama dengan DAP sekarang ni, lebih-lebih lagi bila DAP sudah melalui proses rejuvenasi, peremajaan semula, digantikan dengan Susah Agung ataupun Presiden lah. Sebenarnya Susah Agung ni Presiden yang lebih muda daripada saya, YB Anthony Loke, lebih muda daripada saya. Dan ramai orang-orang baru, orang lama yang kontroversi, macam Ramasamy dah tak ada, Lim Guan Eng dah tak ada, Tony Phua dah tak ada, Teresa Kok pun bukan lagi di dalam kabinet. So mereka cuba nak congkil balik benda-benda macam ni. Itu sebabnya contohnya lah kita tengok mereka kaitkan hubungan kekeluargaan lah. Mereka kata Teresa Kok mengeluarkan kenyataan dia tidak menghormati Islam sebagai agama persekutuan. Padahal benda ni cerita fitnah yang dibuat oleh Ketua Pemuda PAS Selangor dulu 2019 tak silap saya dah pun dibicarakan. Teresa Kok dah menang dah kes ni. Tapi bila diulang balik sekarang ni, seolah-olah macam benda ni benda baru lagi. Itu yang Teresa Kok terpaksa buat kenyataan balas. So benda-benda macam ni lah yang menunjukkan nampak gayanya ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional bukan hanya gagal di luar Dewan Parlimen, di dalam Dewan Rakyat mereka pun gagal berfungsi. Dari segi persoalan-persoalan yang mereka bangkitkan bukan persoalan-persoalan yang menunjukkan mereka ni mempunyai daya intelektual yang tinggi. Mereka membawa isu-isu remeh yang tak ada kena-mengena. Isu-isu yang dah selesai di mahkamah, dah kena saman pun seolah-olah macam tak faham bahasa ke kau nak kena saman ni sekali. Betul lah. Puak sebelah sana dah tak ada modal. Mereka nak cuba jatuhkan kita dengan mengalahkan kita 6-0 dalam pilihan raya negeri. Gagal. Cuba nak mengalahkan kita dalam pilihan raya di Pulai, Simpang Jeram, Pelangai, gagal. Kalaupun dia menang di Kemaman, ianya pun tak akan membawa mereka ke mana pun. Mereka cuba nak cari jalan hari ini untuk memorak-perandakan kita daripada dalam. Sekarang ni kita tengok dia punya laskar-laskar yang jahat. Contohnya macam Cikgu Bat. Dia dah mula mainkan kononnya Datuk Seri Anwar ni menyokong Mujahid Yusof Rawal untuk menentang Mak Sabu. Kononnya ceritanya orang yang Mak Sabu pilih tidak mendapat restu untuk diangkat sebagai Menteri KPDN. Ada juga. Tujuan mereka ialah untuk memecah belahkan kita. Memecah belahkan Amanah dengan PKR. Memecah belahkan UMNO dengan DAP. Memecah belahkan UMNO dengan PKR. Ini yang mereka buat. Politik pecah belah. Ini semua kepakaran Mahathir. Mahathir memang pakar bab divide and rule. Pecah dan perintah. So kita jangan termasuk perangkap mereka. Padahal mesti ada constraint lain. Hari ini isu Palestin ni perlu diberikan keutamaan. Hari ini isu memastikan tahap inflasi ni seberapa rendah yang mungkin perlu diberi keutamaan. Hari ini usaha untuk memastikan persediaan kita untuk berhadapan dengan musibah banjir yang tak lama lagi perlu diberikan keutamaan. Hari ini kita kena selesaikan masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat, masalah contohnya lah prasarana-prasarana di sekolah dan sebagainya. Itu perlu diberi keutamaan daripada kita buat kabinet reshuffle dan sebagainya. Apatah lagi sekarang ni kita dalam ambang untuk menyambut yang Tuan Agong yang baru. Sudah pastilah kalau kita tanya nak buat sekarang ke kita nak tunggu Agong baru masuk, kemudian bila Agong baru masuk mungkin dia pun nak barisan kabinet yang
dia restui. So nak buat kabinet reshuffle sekali kan. So Datuk Seri Anwar dia fikir banyak benda yang ramai orang tak nampak. Dia kena fikir banyak skop. Takkan buat sekarang, nanti bila 31 hari bulan Januari 2024 Pelantikan Agung yang baru, Sultan Johor masuk, masa tu nak buat reshuffle sekali. Apa akan jadi? Tetapi peluang yang diorang nampak, yang Cikgu Bat nampak untuk memecah belahkan, untuk menggambarkan seolah-olah kita ni berpecah belah. Datuk Seri Anwar nak tolak Abang Mat dan sebagainya. Sudah. Sebabnya pemilihan amanah pada bulan 12. So ini kita kena faham. Jangan kita termakan dengan orang yang satu ketika dahulu. Dialah yang melabelkan kartel Azmin Ali. Kan? Last kali bila langkah Sheraton, dia keluar satu kereta dengan Azmin Ali. Itulah. Kita kena hati-hati dengan manusia-manusia macam ni. Ya.